Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita ke program advokasi ilmuwan Majlis Profesor Negara bersama Utusan Malaysia RTM Radio Television Malaysia di Universiti Malaysia Kelantan. Pada hari ini kita akan membincangkan satu topik yang cukup penting untuk masa depan negara, untuk masa depan bangsa dan untuk masa depan kita semua, iaitu bertajuk 2020 jurang semakin melebar. So kita ada lagi 5 tahun untuk mencapai wawasan 2020. Adakah tercapai wawasan tersebut ataupun adakah jurangnya semakin melebar dari segi jurang ekonomi, dari segi jurang kaum, jurang sosioekonomi dan sebagainya. Jadi pada hari ini kita mempunyai 3 ahli panel yang cukup arif tentang topik masing-masing. Bersama saya di sebelah kiri saya paling dekat ni, handsome orang dia, iaitu yang berbahagia Profesor Rosdi Abdul Rahman, penolong Naib Chancellor UMK, Universiti Malaysia Kelantan. Bagi tepukan. Dr. Rosdi, Profesor Rosdi mempunyai pengalaman ataupun mempunyai kelayakan yang cukup baik. Saya tak perlu nak sebut satu-satu pasal terlalu panjang. Beliau mempunyai kepakaran dalam bidang hartanah atau property. Di sebelah beliau, yang manis, cukup manis ini, orang jauh daripada Sarawak, etnik Dayak. Dia cukup kagum mengatakan beliau adalah etnik Dayak daripada Iban. Ya. Beliau adalah yang berbahagia Profesor Madya Dr. Madeline Burma, Tertepuk ni. pensyarah ekonomi dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau adalah dia mengkhususkan dalam bidang ekonomi pembangunan. Dan paling hujung sekali, yang paling comel tu, beliau ialah yang berbahagia Profesor Dr. Nik Maheran Nik Muhammad. Bagi tepukan. Seorang profesor keuangan ataupun finance dari Universiti Malaysia Kelantan. Jadi sebelum kita memulakan tajuk kita yang besar ni, saya ingin memberi sedikit mukadimah. Saya tertarik apabila membaca tulisan daripada Timbalan Setiausaha Agong Majlis Profesor Negara sendiri, iaitu Profesor Dr. Kamarudin Mat Said. Apabila beliau menulis, kalau kita baca dalam Utusan Malaysia hari ini, ada keluar tulisan dia bertajuk Malaysia semakin maju, jurang kehidupan semakin melebar. Persoalannya, adakah wujud jurang kaya, miskin atau berada tidak berada? Ini harus menjadi kebimbangan kita semua, terutamanya di Malaysia. Jadi soalan saya yang pertama, kalau boleh saya tanya kepada Profesor Rosdi. Adakah Malaysia kini sedang menghadapi ataupun sedang berhadapan dengan senario yang membimbangkan ini, di mana kita memperlihatkan ada jurang yang terlalu besar antara yang kaya dan yang miskin. Sebagaimana yang orang semua mengatakan di India contoh dia. Dia mempunyai satu kumpulan yang kaya terlalu kaya, yang miskin tidur di atas jalan. Jadi adakah kita akan sampai kepada tahap tersebut? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelum jawab soalan Datuk, saya kena share sikit sebanyak dengan Datuk. Datuk tadi, the words Datuk sebut itu excited kita, teruja kita. Tetapi sebenarnya saya rasa bagi pihak saya lah, masih banyak orang yang lebih arif dan yang mempunyai otoriti dalam bidang ini. Tetapi kerana ianya menyentuh, sebagai anggota masyarakat, pasti perkara ini menyentuh kita, dan saya anggapkan ini satu sesi perkongsian, dan siapa tahu nanti kita dapat mencetuskan idea-idea yang mungkin akan diangkat oleh pihak yang berwajib untuk kita tindak lanjuti. Now, sebelum saya pergi spesifik pada soalan Datuk, kalau Datuk izin lah Ya, silakan. Saya ingat cerita jurang ni, I think kita kena put in proper perspective. Saya rasa kalau saya boleh guna istilah Datuk, I think it is inevitable. Dalam bahasa kita yang muda, tidak boleh tidak. Jurang ini dia tidak akan mungkin kita zerokan ataupun kita sifarkan. Tetapi persoalannya, dan jurang itu seperti yang Datuk sebut tadi, saya ingat banyaklah daripada sisi pendidikan, sisi ekonomi, sisi digital, teknologi dan lain sebagainya. Tetapi kalau saya boleh sebagai permulaan,
saya daripada banyak pengamatan dan pembacaan, saya rasa yang paling fundamental, yang paling kritikal sebenarnya is the economy. Sebab jurang ekonomi itu hampir mempengaruhi, dia mengganggu gugat semua perkara yang lain. For a very simple reason, ataupun untuk alasan yang paling sederhana, paling mudah, apabila ekonomi seseorang itu, dia ada kapasiti, dia boleh untuk mendapatkan segala benda yang dia inginkan untuk menjalani hidup decent ataupun hidup yang selesa. Now, balik kepada cerita kita ya, kepada spesifik Datuk, saya ini masalah orang akademik ni, dia bercakap tak boleh berhenti. Datuk kena stop lah, bahaya nanti. That's the problem with academician, cikgu. Spesifik kepada soalan yang Datuk tanya tadi, sebenarnya kita, kalau kita balik lah ya, kalau kita balik, dia tidak berdiri sendiri lah Datuk. Dia tidak berdiri jurang ni, pada saya lah, kita tak boleh tengok jurang as per jurang. Because banyak perkara yang nanti diganggu gugat, banyak juga perkara-perkara lain yang nantinya dipengaruhi, dikesani oleh jurang ini sendiri. Kemiskinan satu isu. Dan kita, kalau saya boleh balik kepada sejarah, kita bermula pasca kemerdekaan kita berada dalam lebih kurang 70-75% warga kita miskin. Dan hari ini alhamdulillah kalau berdasarkan statistik kita, tetapi saya tahu kawan-kawan saya mungkin tak setuju, kerana paras garis kemiskinan itu adalah merupakan sesuatu yang diubah-ubah. Jadi tergantung ataupun tertakluk paras itu tadi, percentage kemiskinan yang berlaku di negara kita itu sebenarnya dalam satu bahasa boleh kita manipulate ataupun dalam erti kata yang lain melambangkan keadaan sebenar. Tetapi hari ini alhamdulillah data resmi kita berada di satu keadaan yang very encouraging, yang sungguh memberansangkan. Dan saya ingat kejayaan ini bukan kita syok sendiri, bukan kita rasa kita dapat. Sebab saya dalam beberapa, seperti saya katakan tadi, pengamatan dan pembacaan, United Nations sendiri iktiraf apa yang dilaksanakan di negara kita Malaysia sebenarnya membuahkan hasil. Detailnya kalau kita nak, kita boleh ceritalah. Jurang spesifik, balik kepada zaman itu, kita sebenarnya kalau kita tengok balik lampau, I think ini pun sama juga, indikator yang kita boleh gunakan banyak. Tetapi yang paling sering, yang paling lazim digunakan sebagai indikator untuk melambangkan gap ataupun jurang ini tadi, inequality tadi, Datuk Zani menggunakan istilah inequality, ialah Gini coefficient ataupun pekali Gini. Dan obviously orang-orang dalam akademik dia lihat pekali ini, indikator ini, dan tambah baik berlaku sebenarnya. There are improvisation, ada perkara yang ditambah baik, sehingga hari ini saya ingat ada beberapa lagi indikator yang diorbitkan dalam suasana atau dalam situasi untuk sementara mungkin di peringkat akademik. Palma, kalau tak salah ada Palma Index, ada thesis dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berdasarkan Gini, pekali Gini yang menjadikan the standard of the measurement, kayu pengukur penanda aras, kita pernah berada di 0.6. Dia 0.6 ni menunjuk 0 is equal. Kalau 0 kita berada di equal, 1 kita berada di perfect inequality. Itulah senario dia. Dan kita pernah berada di 0.6. Kita bergerak turun sedikit. Saya ingat di pertengahan 2000, tahun 2004, 2005 sekian, kita naik balik. Pekali Gini itu menunjukkan peningkatan sehingga melambangkan jurang itu makin membesar. Tetapi follow on to that, sampai ke hari ini saya rasa alhamdulillah data resmi yang saya dapat lihat menunjukkan ada sedikit penurunan. Namun walaupun ada penurunan, saya ingat kita kena put on record. Kadang-kadang penurunan ini saya tak berani untuk mengatakan. Tetapi daripada apa yang saya lihat, penurunan itu sebenarnya is almost insignificant. Penurunan itu hampir tidak signifikan sama sekali. Kerana kita masih berada di 0.4, ada yang menyatakan 0.43, ada yang mengatakan 0.41. Angka ni pun saya bermalulah kadang-kadang sebab Okey, Prof. Semasa pembentangan bajet oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini, beliau menyatakan bahawa tidak wujud lagi kemiskinan tega, 0%. Jadi tetapi kalau kita tengok secara layman's lah, macam saya orang biasa, dia kerjaan menaikkan minimum wage kepada RM1,200. Sedangkan kemiskinan bandar tu sendiri berada pada tahap RM1,500. So jadi mana tu? Macam mana tu dari segi perkiraan tersebut? Again, seperti saya katakan tadi, ini kan dia tergantung PGK, paras garis kemiskinan. Kalau kita bring up the paras kemiskinan, banyak orang yang tadinya tidak berada di dalam kategori miskin akan menjadi miskin. Likewise, kalau kita bring down ataupun kita adjust ke bawah,
paras garis kemiskinan tadi, orang yang tadinya berada dalam kategori miskin mungkin tidak miskin. Tetapi hakikatnya sebenarnya because PGK itu pun ada dasar dia. Ada dasar universal yang digunakan, bahan barang makanan dan juga bukan makanan yang diperlukan untuk seseorang individu itu melalui melaksanakan menjalani kehidupan yang normal. Saya ingat hari ini kalau kata zero saya rasa susah untuk kita terima sebab kita masih melihat keadaan-keadaan di mana masyarakat kita terutama di Kelantan. Saya kebetulan banyak juga kesempatan berinteraksi dengan masyarakat di Kelantan. Di Kelantan ini masih ada kelompok yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, ada yang miss makan pun. Dan seperti saya pernah sebut dalam banyak kesempatan, dalam kesempatan yang lain, saya merasa tersangat duka cita apabila hari ini saya lahir di Kelantan, besar di Kelantan, hari ini berkhidmat di Kelantan. Dulu tidak ada orang yang scavenge di tong-tong sampah di Kelantan. Tapi hari ini perkara ini sudah menjadi satu perkara yang saya sering lihat. Pertama kali saya lihat macam terpukul betul. Apakah kita semakin parah sehingga warga kita, anggota masyarakat kita sanggup untuk buat. Pada saya kerja itu it is not a fun thing to do. Bukan satu kerja yang menyeronokkan. Jadi kalau menjawab soalan Datuk, saya rasa no, we are not at zero ya. Kita belum berada di zero. Miskin Tegar masih ada. Data resmi kita di Kelantan ini masih ada. Kalau kita istilahkan KIR, ketua isi rumah ataupun pendapatan isi rumah, anggota isi rumah yang berada di dalam kelompok miskin Tegar, apalagi dalam kelompok miskin. Dr. Madeline. Ya. Doktor adalah pakar dalam bidang ekonomi pembangunan. Jadi apa pandangan doktor tentang jurang tersebut? Terutamanya kalau kita tengok interstate ataupun inter Malaysia dengan Malaysia Timur dan sebagainya. Di Sarawak masih lagi ketinggalan. Ya? Sama ada realiti atau apa ilusi. Ada setengah mengatakan bahawa perkara tersebut akan berjalan, pembangunan akan berjalan hasil daripada bajet baru-baru ini. Tapi ada juga mengatakan itu adalah bajet politik for Sarawak. Jadi boleh doktor ulas sikit. Ya. Okey, terima kasih ya. Suara saya rock sikit hari ini. Satu mungkin sebab makan roti titap pagi-pagi tadi dekat Kopitiam ya. Terima kasih Kelantan. Terima kasih UMK ya. Izinkan saya untuk memberi pandangan saya terhadap tajuk yang kita ingin kupaskan hari ini ya. Yang saya seronok di situ, dia ada persoalan di situ. Yeah. Dia bukan satu kenyataan ya. Adakah jurang semakin melebar ya? Cara saya menjawab ni, saya ingin melihat dia dari dua perspektif ya. Pertama sebagai seorang ahli akademik, yang kedua sebagai rakyat biasa, ketiga sebagai orang Iban. Penting tu, yang sebut orang Iban tu. Pertama sebagai seorang ahli akademik, kita boleh katakan ada yang semakin melebar, ada yang kekal dan ada yang semakin baik. Ya. Okey, nanti saya akan huraikan yang mana yang melebar, yang makin baik. Sebagai rakyat jelata, saya akan memberi pandangan saya. Sebagai orang Iban, emosi saya lain sedikit. Okey, sebagai ahli akademik, yang ketara sekali ialah yang ingin saya jelaskan di sini, tadi saya menyokong apa yang dinyatakan oleh Profesor Rosdi. Ahli akademik suka menggunakan statistics. But statistics, the way I learned statistics at UKM, my professor pernah kata, statistics don't lie, statisticians do. So, jadi bermaknanya di sini, kita boleh menggunakan statistik untuk meletakkan angka di mana kita nak letak dia. It is always like what you say, half full and half empty. Yeah. Jadi, okay. Yang kita kena terima hakikat, ada orang yang mengatakan, khususnya dalam Facebook lah, ramai di kalangan kita ni suka, lebih suka merujuk kepada Twitter, lebih suka merujuk kepada media sosial untuk merujuk kepada data, termasuk pensyarah. Yang pertama sekali, kita perlu menerima hakikat bahawa pertama sekali ialah Malaysia antara negara di dunia, saya menyatakan di dunia dari kajian saya sudah membuat kajian tentang kemiskinan daripada zaman 80-an. So ini data yang saya boleh kutip. Malaysia antara negara yang paling berjaya, yang paling berjaya di negara-negara sedang membangun dari segi menurunkan kadar kemiskinan. Yang itu kita kena terima hakikat itu. Yang mengatakan ini bukan kerajaan Malaysia saja, tetapi Bank Dunia, maknanya institusi antarabangsa, kedua IMF. Jadi bermaknanya kita boleh mengatakan bahawa kita ni antara yang berjaya. Okey.
Tetapi walau bagaimanapun dari segi agihan pendapatan di sini kita masih ada sedikit yang perlu kita lakukan ya. Dari segi agihan pendapatan tadi disebut bahawa kita sering merujuk kepada pekali Gini ni ya. Pekali Gini ni adalah pakcik nama Gini ni, dia menghasilkan satu pekali antara kosong dengan satu. Kalau kosong tu maknanya negara tu memang perfect lah, tak ada orang miskin. Ataupun tak ada orang yang kaya, semua sama rata. Tapi impossible dalam dunia ada orang sedemikian ya. Mungkin syurga atau neraka, whichever. Okey, yang kedua ialah kita kata kalau dia nilai 1. Jadi nilai 1 tu bermaksud semua orang tidak seimbang, pun tidak juga wujud begitu. Jadi biasanya angka ini adalah antara 0.4, 0.5. Malaysia kita berlegar di sekitar 0.4, macam disebutkan tadi, kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia turun. Tetapi bagi saya, angka itu hanya memberi gambaran. Dia sesuai untuk kita sebagai ahli akademik, orang ahli akademik especially yang matematik, statistik tu. Kalau dia tak nampak angka, mata dia terus kabur. Dia kata itu bukan maksudnya bukan ahli akademik. Tetapi itu realitinya ialah memang ketidakseimbangan kita semakin menurun ya. Tetapi kita perlu ingat ya, dalam kajian tentang ketidakseimbangan, kita ada dua cara kita melihat dia. Satu yang kita gelar sebagai horizontal inequality, iaitu ketidakseimbangan antara contoh Melayu, Cina, India. Kesian orang Iban tak dalam cerita tu. Okay, selalunya begitu, data Malaysia MCI, Melayu, Cina, India. Lepas tu kami di lain-lain. Okay, so itu dikategorikan sebagai horizontal inequality, maksudnya ketidakseimbangan secara mendatar. Sekarang di Malaysia isunya bukan lagi ketidakseimbangan mendatar tetapi keseimbangan menegak. Ya, contoh di kalangan orang Melayu, antara yang miskin Melayu dengan pertengahan Melayu dengan atasan Melayu, itu yang kita persoalkan. Antara India begitu juga. Jadi maknanya intra, yang tadi adalah inter. Saya selalu kata dengan student saya, kalau nak tahu apa intra dengan inter, you ingatlah bas intra-kota. Intra-kota tu maksudnya dia berlega di Kuala Lumpur je. Jadi bermaknanya, kalau kita nak melihat inter, memang kita melalui dasar ekonomi baru kita, dasar pembangunan nasional kita, dasar wawasan negara, kita telah berjaya mengurangkan ketakseimbangan secara horizontal. However, walau bagaimanapun, yang mula dipersoalkan, yang kita sudah mula mendengar suara-suara yang berlegal dalam apa kata orang, media sosial ini, kenapa orang kaya Melayu semakin kaya? Kami dekat Kelantan ni, maka OTT tak kerja. So jadi dia kata ketakseimbangan ini yang kita khawatiri. Dan ini yang sebenarnya mula ketara sekarang. Dan perkara-perkara inilah yang mula dipersoalkan. Dan kalau kita lihat kajian ketidakseimbangan, inilah yang menjadi persoalan kita sekarang. Antara orang Melayu, dalam kalangan orang Melayu di atas dengan orang Melayu bawah, begitu. Yang itu kita takut. Sebab dalam kita cuba menyelesaikan masalah horizontal ini, jangan kita alpa, yang ini juga perlu kita fikirkan. Sebab jurang itu kalau tidak dibendung, ia akan menjadi semakin lebar. Dan bila dia menjadi semakin lebar, kesan politiknya amat berat sekali. Kalau tadi boleh kita bendung sebab kita ada parti politik yang MIC-nya lah, MCA-nya lah, UMNO-nya, orang Iban, PBDS-nya lah dululah. So kita di very ethnic. Aduh, pening kepala saya. Saya sering cakap ke student saya, kalau terlanggar orang dekat jalan raya, the first thing dia tanya, bukan dia tanya siapa orang tu, dia tanya, Melayu ke Cina ke India, kesian ya. Alright, balik kepada cerita ni, orang Iban ni banyak cerita dia. Okey, satu lagi yang perlu kita fikirkan juga ialah perkara yang selalu kita lupa ialah berkaitan dengan ketidakseimbangan yang lain ya. Pertama sekali ialah tadi ialah ekonomi ya. Yang kedua yang saya ingin sentuh ialah ketidakseimbangan dari segi peluang. Dan peluang ini sukar dikira. Jarang sekali konsep peluang ini dikira. Peluang ekonomi. Macam kalau kita tengok di Semenanjung ini berbanding dengan kami dari Sabah dan Sarawak ini. Peluang untuk mendapat latihan, peluang untuk pengajian tinggi. Kadang-kadang universiti itu di depan rumah saya, tetapi jumlah orang Iban yang masuk universiti itu mungkin masih lagi terhad. Bukan disebabkan dia orang Iban, tetapi disebabkan mungkin dari segi keupayaan dia, accessibility dan juga capacity. Itu dari segi peluang. Ketiga, gender, bukan janda, gender. Maknanya ketidakseimbangan antara lelaki dengan wanita ada dua aspek yang besar. Pertama ialah dari segi penglibatan dalam tenaga kerja.
Lelaki 76, sekitar 76% terlibat dalam tenaga kerja. Wanita sekarang mencecah 47%. Dan ini ada perkara yang kita katakan sebagai bukan diskriminasi, ya. Bukan disebabkan undang-undang kita mendiskriminasi wanita. Tidak. Tetapi apa yang berlaku ialah disebabkan kesukaran wanita untuk kekal dalam tenaga buruh.